Alhamdulillah, terima kasih untuk permulaannya kepada Barisan Pentadbiran. Rapat sikit ya. Barisan Pentadbiran Gemilang, pakej Gemilang. Seterusnya pada tuan-tuan dan puan-puan bakal Jemaah Haji 1440 Hijrah. Dengar semua suara saya ya? Tak dengar? Tak dengar ya? Macam dah dekat sangat. Okey, tahniah kerana datang pada pagi ini. Cuma minta maaf jika sekiranya penyampaian saya agak kurang sedikit, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan sedikit ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, yang datang atas jemputan pakej Gemilang. Sebenarnya pakej Gemilang dah lama meminang saya, dan saya tak dapat nak menolak kerana macam mana saya nak cakap tapi saya gagahkan juga pada hari ini untuk datang sebab saya baru keluar daripada hospital, operation baru 4 hari. Tak apa, boleh, asalkan saya duduk berdiri boleh, sebab saya tak ada. Minggu ni pun tawaf sa'i dah selesai, tak apa, tak jadi masalah. Apa nak cerita ya? Sebenarnya kalau nak cerita untuk pendahuluan lah, nak cerita pasal haid ni tuan-tuan dan puan-puan ya, satu hari tak cukup sebab permasalahannya begitu rumit sekali. Tetapi saya nak relatekan dengan apa yang berlaku di Tanah Suci ya. Jadi sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Siti Ngesa binti Jayus, Wong Cowo. Namanya pun Siti Ngesa. Ya, jadi tapi saya tidak akan bercakap Jawa. Tapi kalau jemaah, sepanjang saya bertugas di Tanah Suci 16 kali, 17 kali saya bertugas di Tanah Suci setiap tahun, petugas ataupun jemaah dia akan panggil saya Umi Jawa. Saya dipanggil Umi. Jarang sangat saya dipanggil Ustazah. Minta maaf lah tadi yang mengenalkan diri saya tu dia sebut saya pengetua. Saya penolong kanan pentadbiran ya, di Mahat Tahfiz Bagan Lalang, Sepang, Selangor ya. Untuk pendahuluan lagi lah ya, sebab nanti kalau tidak tuan-tuan disapa Jawa mana ni kan. Sebenarnya Alhamdulillah saya dengan tabung haji ni dah lama bertugas, memang Alhamdulillah setiap tahun 10 tahun dengan tabung haji travel, dan selebihnya ialah dengan muasasah. Alhamdulillah tahun ini dapat juga offer daripada tabung haji, tapi tak tahu sama ada, sebab ada syarikat lain yang offer, saya tak tahulah macam mana saya nak pilih. Dan umrah pun saya bawa juga ya. Dan baru-baru ni saya baru balik daripada Tanah Suci pada 10 hari bulan 12, membawa sekumpulan pelajar-pelajar yang dah khatam Al-Quran, menghafal Al-Quran dalam masa setahun setengah dah khatam. Maka kita cari ikan penaja untuk saya bawa umrah, dan 11 hari bulan tu saya warded untuk masukkan stand dengan buat yang bawah. Kemudian minggu lepas hari Senin saya masuk lagi untuk keluarkan stand dengan buat yang kat dalam buah pinggang. Itu ceritanya lah. Saya bagikan beberapa bab dalam permasalahan darah wanita ni, tapi saya mohon yang pihak lelaki jangan balik lah ya, sebab tuan-tuan pun kena dengar juga, wajib dengar ya. Tapi kalau tak faham tu buat-buat faham lah. Nanti tanyalah dengan isteri macam mana ya. Dan di samping saya ceritakan pasal darah ni dan juga perkara-perkara permasalahan wanita di Tanah Suci, saya akan ceritakan sedikit sebanyak macam mana keadaan wanita, jemaah haji wanita di Tanah Suci.
Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang akan pergi ke sana nanti melalui pakej Gemilang akan lebih mantap lah. Ya, akan lebih mantap insya-Allah. Ni nombor telefon saya. Tuan-tuan boleh WhatsApp pada saya bila-bila masa, tapi selepas pukul 10 malam jangan. Sebab kalau lepas 10 malam tu memang saya menghadap komputer dan saya tak nak diganggu. Ya, 0166553593. Itu nombor telefon saya. Kalau email saya memang jarang buka. Saya tengok sebentar lalu aja dalam handphone, lepas tu saya tak buka. Okey. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan nak dengar ceramah haji saya di Masjid At-Taqwa Banting. Di Masjid At-Taqwa Banting setiap hari Ahad. Ya, setiap hari Ahad habis akhir pertengahan bulan 2. Ya, kalau tuan-tuan nak dapatkan tambahan ilmu lah. Untuk menunaikan haji ni dia ada 3. Sebab ni semua ada berkait, ya, ada berkait. Tamattu', ifrad dan juga qiran. Ya, tamattu', ifrad dan qiran. Ini secara ringkas lah. Maknanya kalau tuan-tuan nak buat tamattu', tuan-tuan kena buat umrah dulu, kemudian baru buat haji. Kemudian kalau buat ifrad, tuan-tuan buatkan haji dulu, kemudian baru buat umrah. Qiran 2 dalam 1. Kadang-kadang dia asalnya tak buat qiran pun, tapi dia jadi terqiran. Itu nanti tuan-tuan kita boleh cerita lagi lah, ya. Okey. Ini anggaran. Kenapa saya kata tulis anggaran ni? Sebab puan-puan yang nak pergi ke Mekah ni nanti kena alert betul-betul. Jadi kalau boleh dalam bilik kita tu memang ada kalender kuda. Sebab kalender kuda tu kan ada dia punya Sabtu Ahad terang jelas kan. Jadi puan-puan boleh tengok. Anggaran ini anggaran ya. Anggaran 4 Julai itu KT1. Lepas tu 10 Ogos tu wukuf. Jadi puan-puan ataupun tuan-tuan ni yang nak pergi ni, jadi kena ambil, tolong pastikan tarikh haid dan juga jenis haji. Kalau ke Madinah, jika haid di Madinah kena suci di Mekah. Tapi kena ingat betul-betul tuan-tuan, tabung haji daripada dulu sampai sekarang tak pernah tentukan kepada semua jemaah haji kita ni kena ambil haji jenis apa. Betul atau tidak? Tak. Maknanya tidak ada seorang pun jemaah haji yang telah ditentukan oleh tabung haji untuk dia tu buat haji jenis apa. Tak ada. Terpulang kepada kita. Maknanya itu sebabnya dalam slide bimbingan kita ada 3 jenis haji yang semua jemaah haji kena belajar, iaitu haji tamattu', haji ifrad, haji qiran. Kenapa kena belajar semua? Sebab tabung haji tidak tentukan kepada jemaah untuk kita ni nak buat haji cara apa. Itu kena ingat betul-betul. Okey. Jadi bila dah dapat nanti JPH, jadual penerbangan haji, bincang dengan suami, kita ni nak buat haji cara apa? Berdasarkan apa? Haid. Haid kita tu bila? Kemudian hari wukufnya bila? Masa kita terbang dengan hari wukuf tu dah dekat ataupun belum? Ataupun masih jauh lagi? Semua perkara itu kena ambil kira tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Semua. Ya. Setakat ni suara saya okey? Tapi slang Jawa. Tak apa, yang penting saya tak cakap Jawa kan. Tu dulu ayah saya, arwah ayah saya tanya, kenapa abah bagi nama saya Siti Ngesah? Dia marah dengan saya. Dia kata, kenapa? Itu kan nama isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah Siti Aisyah, saya Siti Ngesah. Lepas tu dia cakap Jawa, podo. Podo tu samalah, dia kata. Dia marah dengan saya. Okey. Ini nampak ke tidak ya tuan-tuan ya? Tak berapa jelas ya. Ini masuk dalam pendahuluan. Ini baru pendahuluan ni. Kenapa saya buat macam ini? Supaya puan-puan ingat betul-betul. Ingat betul-betul. Okey, saya duduk sekejap ya. Ini kita buat haji tamattu'. Ingat tadi haji tamattu' kita buat umrah dulu kan? Umrah dulu, lepas ni tuan-tuan sebab tuan-tuan pula tuan-tuan tak ada datang haid. Ini puan-puan, haji tamattu' ni kita pula yang perempuan ni sedang haid. Lepas tu kita masuk ke Mekah dulu pula tu. Jadi yang nak kena fahamkan betul-betul kat jemaah wanita ini ialah dia sebenarnya
sama ada masuk ke Mekah dulu ke ataupun masuk ke Madinah dulu ke, buat haji tamattu pun boleh. Boleh, semua boleh. Haji ifrad pun boleh, haji tamattu pun boleh. Ya. Ini saya tulis haji tamattu sedang haid. Ada daripada rumah, mandi sunat ihram musafir, mandi sunat ihram dan juga mandi sunat musafir. Ini mandi sunatnya macam mana? 2 kali ke mandi sunatnya? Dia ada tulis kat situ di rumah mandi sunat ihram dan juga mandi sunat musafir. Mandinya berapa kali? Sekali je ya. Tu 2. Mandi sunat ihram, mandi sunat musafir. Pandai. Niatnya 2 dalam 1. Pakai ihram ke KLIA, naik flight, niat umrahnya di Miqat Qarnul Manazil, kemudian tiba di Mekah. Ini maknanya contoh saya lah, Umi lah ya. Umi sekarang ni tengah dalam haid, tapi nak masuk Mekah dulu. Masuk Mekah dulu, maknanya kita wajib berniat. Wajib berniat. Kat mana niatnya ni? Niat umrahnya di Miqat Qarnul Manazil. Sebab pengalaman Umi, kalau dah di Mekah nanti, selalu yang jadi masalah ialah mana-mana jemaah haji wanita yang daripada KLIA ataupun stesen berlepas mana-mana pun yang terus masuk Mekah, astagfirullahalazim, ini istighfar betul-betul ni. Ramai sangat yang tidak berniat di Miqat. Kenapa? Sebab dia kata tak perlu berniat di Miqat sebab dia tengah datang haid. Maka nanti sampai kat Mekah dia suci, barulah dia akan pergi ke Bir Ali pula. Pergi ke mana? Tanah Naim contohnya. Ni, paling ramai. Saya ingat lagi masa tu KT41, tapi tahun saya tak bagi tahu ya. KT41 memang terus masuk ke Mekah. Hampir separuh tuan-tuan. Hampir separuh. Masa dapat tahunya, masa awal dia tak bagi tahu yang dia tu tak berniat. Bila dia sampai aja di hotel, saya terus bagikan tuan-tuan. Okey, yang buat haji tamattu kat sini, haji ifrad kat sini, haji kirang kat sini. Yang masih datang haid, duduk kat belakang dulu ya. Mana-mana yang nak pakai kerusi roda, tolong duduk di belakang. Kita akan uruskan kemudian. Saya pun cakaplah niatnya orang yang haji tamattu buat umrah dulu, nanti sampai ke Masjidil Haram, buat tawaf, sa'i, dah selesai, lepas tu bergunting kan. Lepas tu pakai baju biasa. Lepas tu yang haji ifrad jangan bergunting. Lepas tu malamnya kita buat apa? Kita buat postmortem. Jadi saya mula daripada rumah sampai ke Mekah, selesai buat tawaf semua, masing-masing angkat tangan. Umi, semalam kita orang berangkat, kita tak ada niat. Tak ada niat. Kenapa tak niat? Sebab ada orang kata kalau datang haid tak perlu niat. Dia kata kalau datang haid tak perlu niat. Jadinya mereka tu masuk ke tanah suci tu tanpa niat. Saya kata sampai kat Jeddah pun tak niat juga. Tak ada. Kalau kat Jeddah dia niat, memang dia kena dam lah sebab dah lepas mikotnya kan. Rupanya dia tak niat. Habis tadi masa pergi ke pergi ke Masjidil Haram buat apa? Umi suruh buat tawaf, kita buat tawaf pula. Astagfirullahalazim. Maknanya yang dah datang bulan, lepas tu dia suci, kemudian dia terus ikut. Saya kata tak ada niat tu tak boleh, saya kata. Ini yang jadi masalah. Ramailah yang kena kambing. Tu. Ya, buat kari kambing. Itu maksudnya di sini ialah walau apa keadaan sekalipun, kalau puan-puan nanti nak bertolak ke Mekah ataupun daripada Madinah ke tengah datang haid, maka wajib berniat sebelum mikot ataupun semasa di mikot. Sekarang ni mikotnya tuan-tuan dan puan-puan, jangan ingat sampai yang banyak-banyak tu. Ingat 2 je. Sebab kalau daripada KLIA terus ke Mekah, mikotnya di mana? Qarnul Manazil, dalam kapal terbang. Kemudian kalau daripada KLIA terus ke Madinah, Madinah nak pergi ke Mekah, mikotnya di mana? Bir Ali. Itu je. Maknanya sebelum itu kena niat. Itu saja. Pegang tu betul-betul. Sebab kita ni tuan-tuan, kita ni nak pergi haji. Nak pergi haji ni ibarat macam